Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua ya. Hari ini, sebelum tu cikgu harap semua orang sihat ya. Hari ini kita masuk bab 5. Cikgu ulang balik bahagian pertama tu, pembahagian sel. Cuma sebelum kita tengok pembahagian sel, kita kena faham struktur sel. Ada apa di dalam sel tu ya? Apa yang akan terlibat dalam pembahagian sel nanti. Sel-sel ni kita pernah sudah belajar masa menengah rendah. So, struktur asas sel tu semua orang tahu kan? Ini ialah sel. Ini ialah membran sel ataupun membran plasma. Kemudian di dalam sel tu akan ada nukleus. Masa menengah rendah kita tahu nukleus itu dia akan mengawal semua aktiviti sel. So hari ini kita akan tengok ada apa di dalam nukleus sel tersebut. Di dalam nukleus ini ada satu struktur yang kita panggil sebagai kromosom. Kromosom ni adalah struktur berbenang halus. Ada apa pada kromosom itu? Pada kromosom itu ada DNA. Ada DNA. DNA ini akan membentuk kromosom. Ada banyak DNA akan membentuk kromosom. So, kromosom itu terdiri daripada DNA. Kemudian apa pula itu DNA? Nanti kita tengok apa tu DNA. Kemudian pada DNA itu ada gen. Gen itu ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Semua ciri kita ni ditentukan oleh gen. Gen itu adalah segmen kecil pada DNA. DNA ni adalah satu rantai yang panjang. Contoh ni kromosom kan. Ini kromosom. Ini satu kromatid lah. Ini kromosom. Di dalam kromosom ni ada DNA. Kemudian pada setiap segmen ni ada gen. Setiap satu ni ada gen. Ada banyak gen. Dalam satu kromosom, dalam satu DNA dia boleh membawa 200 hingga 300 gen. Kita tengok DNA. DNA itu, apa itu DNA? DNA itu deoksiribonukleik acid ataupun asid deoksiribonukleik. DNA ini dia terdiri daripada nukleotida. Apa itu nukleotida? Tengok sini ya. Ini ialah nukleotida. Ini ialah satu molekul nukleotida. Setiap molekul nukleotida tu dia terdiri daripada kumpulan fosfat, gula pentosa dan juga bas bernitrogen. Ini cikgu cakap je ya, ini tidak ada dalam buku teks kamu, sekadar pengetahuan kamu sahaja. Bila kamu nampak gambar DNA, ini ialah satu nukleotida. Ini nukleotida yang seterusnya, ini nukleotida yang seterusnya. Jadi dalam rantai DNA tu ada banyak nukleotida. Sebab tu kita panggil DNA itu dia terdiri daripada dua rantai polinukleotida. Dua rantai polinukleotida tu maksudnya inilah, ini satu rantai. Ini satu rantai. Kemudian yang ini lagi satu rantai. Dua rantai polinukleotida ni dia berpintal membentuk helix ganda dua, berpintal, dia berpusing, spiral ya. Dan dia wujud secara berpasangan. Cukup sekadar kamu tahu yang dia wujud secara berpasangan. Macam mana dia berpasangan tu? Bas bernitrogen tu yang berpasangannya, itu tak payahlah ya. Banyak lagi ceritanya tu. Yang penting sekarang kamu tahu di dalam nukleus ada kromosom. Ada apa pada kromosom? Ada DNA. DNA ini membentuk kromosom. DNA ini bawa apa? DNA ini membawa gen. Apa itu gen? Gen ialah segmen kecil ataupun satu bahagian kecil daripada DNA yang membawa maklumat genetik yang menentukan ciri-ciri individu. Boleh? So, maksudnya pada rantai DNA itu ada banyak gen. Boleh ya? Ini ialah struktur kromosom ya. Ini ialah struktur kromosom. Ini ialah struktur kromosom. Satu, biasa kita akan lukis macam ni lah. Tidaklah kita lukis begini, kita akan lukis macam ni ya. Satu ini ialah kromatid ni yang di
kasih tanda merah tu. Ini ialah kromatid. Bila ada dua kromatid, itu kita panggil sebagai kromatid kembar. So maksudnya di dalam satu kromosom ada kromatid kembar. Okey? Ada dua kromatid yang dua-dua ni kita panggil kromatid kembar. Boleh? Okey, kemudian nanti ada lagi satu istilah kromosom homolog. Satu ni adalah kromosom. Bila ada lagi satu kromosom di sebelahnya, so ada dua kromosom kan? Okey, dua kromosom ni satu pasang kromosom. Okey, dua kromosom ni kita panggil sebagai kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah satu pasang kromosom. Maksudnya ada dua kromosom di situ. Boleh ya? Okey. Okey, kita tengok kromosom. Kromosom, setiap spesies mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Contohnya manusia 46. Kalau kita manusia, bilangan kromosom kita mesti 46. Kalau 47, 45, jadilah manusia yang tidak normal ya. Contohnya kalau 45 itu sindrom Turner. Manusia juga tapi tidak normalnya itu sindrom Turner. Kalau 47 itu sindrom Down. Okey, so kalau manusia yang normal, mesti bilangan kromosomnya 46. Okey, ini contoh organisma lain. Kalau kucing mesti 38, tikus 42, kalau udang karang 200, kalau ubi 48. Bilangan kromosom itu tetap mengikut spesies. Okey, kalau manusia berapa? 46. Okey. Setiap kromosom wujud berpasangan ataupun kita panggil sebagai kromosom homolog. Sudah saya cakap tadi kan, kalau berpasangan tu itu kromosom homolog. Dan susunan kromosom kita panggil sebagai kariotip. So di dalam buku teks kamu ada ini kan, dua gambar ni ada di dalam buku teks kamu. Ini ialah susunan kromosom bagi manusia. So ini ialah kariotip bagi manusia. Okey? Okey, yang dikatakan kromosom homolog, tengok yang dinomborkan ini ialah bilangan pasangan, okey? Bilangan pasangan. So ini ialah kromosom homolog sebab dia wujud secara berpasangan. Ada satu dua kromosom, so dua kromosom tu dikira satu pasangan. Boleh? So manusia, kalau kita kira kromosomnya ni semua ada 46. Maksudnya 23 pasang. Cikgu harap faham ya. Pasal biasa dalam exam, dia selalu tanya, ada berapa pasang kromosom manusia? So, maksudnya 23, bukan 46. Bilangan kromosom kita 46. Tapi kalau ditanya bilangan pasangan, so 23 lah. Sebab satu pasangan ada dua kan? Itu faham kan? Okey, di dalam sel manusia ada dua jenis kromosom. Dua jenis kromosom. Yang pertama autosom. Dan yang kedua ialah kromosom seks. Okey, autosom ni dia akan menentukan sifat. Hidung mancung, hidung pesek, mata biru, mata merah, mata coklat, mata hitam. Itu sifat. Rambut keriting, rambut lurus. Okey, itu ialah sifat yang dibawa oleh kromosom autosom. Manakala yang menentukan jantina ialah kromosom seks. Okey. So di dalam kariotip ni pasangan yang pertama, ke satu lah pula. Yang pertama sampai yang ke-22 tu, itu ialah kromosom autosom yang menentukan sifat kita. Yang ke-23 tu, pasangan yang ke-23 itu adalah kromosom seks yang akan menentukan jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Boleh ya? Kalau lelaki XY, kalau perempuan XX. Okey? Ini sudah tadi. Okey, sekejap. Kalau macam cikgu cakap tadi, manusia bilangan kromosomnya 46. So, ada 23 pasang. Okey, cuba tengok tikus. Tikus ada 42 bilangan kromosom. So, ada berapa pasang kromosomnya? 42 tu bahagilah dengan 2 kan? So, ada 21 pasang kromosom. Faham ya? Okey. Okey, ini sudah. Ingat ya, kalau XX perempuan, XY lelaki. Okey, ini kariotip yang dibesarkan. Okey, cuba tengok kromosom seks. Biasa di dalam peperiksaan kita hanya akan dibagi kariotip ni, tetapi tidak dibagi XY ataupun XX. So, macam mana kita mau tahu kariotip itu adalah lelaki ataupun perempuan? So,
kromosom X dia lebih besar daripada kromosom Y. So, kalau kromosom yang terakhir itu dua-dua besar, maksudnya itu XX. Jadi itu ialah kariotip bagi perempuan. Kalau kromosom tu satu besar, satu kecil, itu adalah XY, ya. Sebab Y itu dia memang lagi kecil daripada X. Kromosom Y itu lagi kecil daripada X, ya. So, kalau ada satu besar, satu kecil, kromosom yang terakhir tu maksudnya itu adalah lelaki. So, XY. Boleh, ya? Okey. Itu sahaja untuk kromosom, DNA dan juga gen. Cikgu harap semua orang faham, ya. Nanti kita akan sambung pembahagian sel. Okey, sekian. Terima kasih.